Saya Suzano, co-founder Ayayu. Okay, hari ini kita berada di The Link. Okay, di studio Rahim. Okay, Cik Rahim adalah sketch artist. Okay, di sini boleh lihat semua hasil-hasil Cik Rahim. Okay, kenapa saya ada di sini? Sebab okay, Ayayu dengan bangganya kita telah menggunakan salah satu hasil lukisan Cik Rahim dan kita transfer dalam ke batik menggunakan teknik canting. Okey, bersama saya hari ini alhamdulillah kita bersama Cik Rahim sendiri. Okey, kita nak tanya-tanya salah silah Cik Rahim, okey, the background, the history dan how come he can deliver all these beautiful pieces. Okay, Assalamualaikum Cik Rahim. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih sebab sudi bersama kami. Okey, saya nak tanya, boleh Cik Rahim bagi tahu sedikit sebanyak pasal Cik Rahim sendiri? Okey, sebenarnya saya ni bukanlah apa-apa, tapi cuma saya terlibat dalam dunia melakar ni, sketching sejak pada awal lagi lah. Memang daripada saya kecil tu masih suka berconteng, tapi saya tidak tahu daripada contengan-contengan yang kita buat tu akan menjadi apa bila kita dah mula membesar dan dewasa. Tapi saya sebagai anak kampung, saya dapat peluang belajar di Institut Kemahiran Mara dalam bidang lukisan seni bina ataupun architecture selama 2 tahun di Sungai Petani Kedah, dan bekerja dan akhirnya saya melanjutkan pelajaran di ITM Shah Alam dalam reka bentuk dalaman. Akhirnya saya berkecimpung dalam dalam dunia reka bentuk perabot, uluh dan rotan. Semuanya memerlukan saya punya cara saya melakar. Melakar maksudnya melukis untuk mereka bentuk. Tapi benda itu berjalan berterusan hingga lebih pada 40 tahun. Saya melakar secara manual untuk mereka bentuk sama ada perabot, rumah, interior dan sebagainya. Tapi sejak kebelakangan ni, bila umur saya dah mula meningkat, kederat pun dah mengurang, dan saya memilih jalan untuk mengabadikan saya punya lakaran tu dalam bentuk visual, dalam bentuk art yang saya dinamakan ialah sketch art lah. Sketch art ni dia tak macam fine art. Sketch art ni dia adalah seni lakaran yang tersendiri lah, yang mewakili karakter pelakar-pelakar itu sendiri lah. Jadi begitulah, akhirnya dalam 3 tahun ni saya berkiat serius sebagai seorang pelakar ataupun anak seni lah. Tapi kali ini lebih kepada seni visual, bukan seni rekaan lagi lah. Jadi hingga sekarang ni saya hari-hari saya belajar bagaimana untuk memperbaiki atau mendalami lagi ilmu lakaran ni, kerana saya bersaing dengan ramai pelukis-pelukis yang telah lama lagi daripada saya, dan insya-Allah kita akan cuba terbaiklah untuk menaikkan lagi industri lukisan, especially lukisan lakaran di negara kita. Ya, saya nampak tak ramai kita boleh, tak banyak kita boleh lihat jenis lukisan macam ni. Kebanyakannya fine, lebih warna-warni. Tapi kita tengok ya, hasil lukisan Cik Rahim ni dia lebih pada sketching, main banyak dengan pen, pensel, something like that kan, marker. So dia tak banyak warna. Ya, bagaimana penerimaan publik untuk hasil karya Cik Rahim? Okey, pada mulanya saya juga tidak berapa yakin tentang seni lakaran yang comot dan kotor dan berselera ni boleh menjadi sebuah lukisan ataupun karya yang akan diminati oleh orang ramai. Tetapi saya dapati yang penting dalam karya lakaran ni ialah penceritaannya, bukan visualnya
tetapi penceritaan tu lebih penting daripada teknik-teknik melukis. Kalau kita bandingkan dengan fine art yang nampak lebih real tu kan. Tetapi untuk mendapatkan penceritaan yang baik itu, kita harus banyak sedikit mengkaji atau mentelaah mana-mana sumber-sumber yang kita dapat selain daripada pengalaman sendiri yang saya kebetulan masa kecil saya tinggal di kampung, sebuah kampung nelayan di Meresteng Johor. Jadi sebab tu kebanyakan karya-karya saya lebih kepada ke arah timur. Walaupun Meresteng tu ialah selatan, tetapi dia terletak bahagian timur, pantai timur. Jadi macam Pahang, Kelantan dengan Johor Timur tu, mereka mempunyai ciri-ciri ataupun kebudayaan orang-orang pantai timur yang dia boleh katakan subur. Jadi dengan menghayati pengalaman kita sendiri dan mengkaji sedikit, lebih mudah untuk saya memulakan satu karya yang berasaskan kepada pengalaman kita ada. Tetapi jika saya nak buat karya yang bertajuk atau berkisah kepada sawah padi contohnya, mungkin saya tidak ada pengalaman tinggal di kawasan sawah padi. Tetapi boleh juga kita dapat dengan menanya atau mendengar cerita atau mengkaji sendiri dan menghayati kehidupan dan kebudayaan masa tu. Dengan cara tu setelah kita menjiwai kebudayaan dan kehidupan tu, barulah kita boleh menghasilkan sebuah lakaran yang boleh mewakili zaman yang kita nak, itulah. Sangat-sangat hebat Sebab kalau boleh tengok kat sini, hampir kesemua karya Cik Rahim, dia menggambarkan kembali waktu-waktu silam. Saya rasa sangat dekat dengan hasil-hasil karya ni sebab rasa macam back to masa waktu kecil yang mana kita memang tak boleh jumpa sekarang ni. Okey, sangat hebat bagaimana Cik Rahim boleh deliver back to that time. Okey, macam back to the future kan, back to those previous time, puluh-puluhan tahun dulu untuk hasilkan hampir agak sama dengan keadaan di waktu itu. Okey, sangat hebat Cik Rahim. Sangat-sangat hebat. Sangatlah. Sebab setiap elemen tu sangat detail. Dia lahirkan contoh macam ni, ada dengan buah kelapa, tempayan, every single detail tu ada sama seperti waktu dulu. Okay, so boleh kongsi tak Cik Rahim macam mana, apa tips saya, apa rahsianya? Adakah anda tiba-tiba berada di zaman tu ketika melukis? Okey, bila saya memulakan sebuah karya di atas sebuah canvas yang kosong, yang pertamanya ialah kita harus memahami lukisan yang kita nak lahirkan tu ialah lukisan zaman-zaman dulu. Jadi pertamanya kita kena kaji tentang bagaimana rupa lukisan-lukisan orang zaman dulu. Kebanyakan orang zaman dulu, zaman tu tak ada teknologi warna-warna yang canggih-canggih sekarang. Ada menggunakan arang, menggunakan pen, pensel, buat atas kayu dan sebagainya. Dan kita cuba mendekati supaya lukisan kita tu boleh dikategorikan oleh lukisan-lukisan lama, walaupun kita menggunakan media yang sama, yang baru. Jadi konten yang kita nak ceritakan dalam tu penting, kerana kita kena, macam saya ambil subjek seni bina tu sendiri. Jadi dalam setiap lukisan saya tu, hero ataupun karakter utama dalam satu pentas lukisan saya itu ialah rumah tu sendiri. Rumah tu sendiri. Jadi saya membawa rumah. Dia kata rumah tu penting kerana rumah tu mewakili zaman tu, kan?
kita bernasib baik kerana di negara kita ni terdapat berbagai-bagai jenis seni banner kayu dengan engineering dia yang canggih, dan dia pula berlainan setiap negeri. Ya betul, unik kan? Unik. Kalau kita ada 13 buah negeri, 13 lah buah dia rumah seni banner yang berbeza. Tidak seperti negara kita yang jiran kita. Mungkin mereka mewakili kaum mereka tapi tidak mewakili negeri-negeri mereka. Mungkin kerana zaman dulu Semenanjung Malaysia ni banyak raja. Jadi dengan berajakan, bertaat pada raja kita, kalau contoh saya orang Johor, raja saya Johor, Raja Johor, Pahang, Raja Pahang. Jadi masing-masing bangga dengan budaya masing-masing. Jadi mereka mengekalkan bersama beramai-ramai, mengekalkan, menseragamkan seni banner masing-masing untuk menggambarkan semangat kenegerian masing-masing. Bukan mereka tak boleh buat desain baru, tetapi mereka sangat bangga Itu yang kekal dengan setiap kenegerian negeri. mereka. Jadi mereka kekal. Bukan saja dari segi banner, dari segi pakaian orang Johor begini, pakaian orang Kelantan begini. So mereka memang ada semangat kenegerian, tetapi semangat kenegerian yang baik pada saya lah. Dan jadi menjadikan negara Malaysia ni dulunya sangat unik, dan sebab tu saya memilih seni banner itu sendiri sebagai topik utama dalam setiap karya saya. Sangat bagus. Sangat bagus. Selain daripada lukisan, apa lagi yang Cik Rahim karyakan? Okey, sebelum saya menjadi seorang artis ataupun pelukis, jadi saya menjalani beberapa proses di mana saya pernah bekerja sebagai mereka dalaman, mereka perabot dan sebagainya lah. Jadi saya orang yang tak cukup lah, tak susah nak puaskan hati diri saya lah. Jadi bila saya dah berapa lama dalam dunia reka bentuk, architecture dengan interior, jadi saya agak bosan, dan saya dengan kuasa Allah juga saya terkeluar untuk menceburi industri lain seperti buluh dan rotan. Jadi saya bernasib baik kerana telah mengikuti industri buluh dan rotan ini selama hampir 13 tahun dan menghasilkan beberapa reka bentuk rotan dan buluh. Jadi alhamdulillah masa saya buat industri rotan tu, saya banyak berjalan ke luar negara kerana dipilih oleh Madrid untuk mewakili negara untuk mempamerkan lukisan-lukisan maksudnya hasil perabot-perabot saya, terutama perabot yang berimejkan ikan paus, the whales masa tu. Saya puaslah pergi ke luar negara untuk, jadi sekitar tahun 2007 hingga 2011 gitulah. Masa tu baru saya terbuka mata saya bila saya, walaupun saya berada setiap negara tu tak sampai sebulan, ada 3 minggu, ada 2 minggu, tetapi dia memberi saya satu nafas baru lah untuk saya terus berada dalam berjaya reka bentuk ataupun melukis ni. Kerana saya melihat orang-orang barat especially lah sangat-sangat meminati setiap jenis seni, terutama seni-seni yang berasas kepada lakaran, sketching. Pernah saya display perabot, saya display juga saya punya sketching. Dia nak beli saya punya sketching. Jadi maksudnya memang mereka tak heranlah kalau di sini lebih pada separuh pelanggan-pelanggan saya lah daripada mereka yang dari luar negara lah, especially expatriate yang berada di kawasan kita galeri ini lah. So kalau datang ke Kuala Lumpur, jangan lupa singgah di The Link, Jalan Tun Razak, di hadapan Tabung Haji. Di hadapan Tabung Haji, atau boleh di Google Map The Link. Okey, datang tengok sendiri, hasil sangat-sangat menarik. Anda akan terasa anda balik ke zaman-zaman yang mana anda tak pernah ada, sebab rumah-rumah yang Cik Rahim lukis adalah rumah-rumah asal yang mana kita memang hampir impossible, tak mungkin dapat
dapat lihat kembali sebab kebanyakan rumah-rumah ni pun dah lupa Dah Syah. tak ada. Dah lupa, dah runtuh kan. Kalau ada pun dah dimodifikasikan dalam bentuk yang lain. So nampak kan Ayah Yu dan Cik Rahim ni sangat jalan seiring sebab kami cuba sama-sama untuk memberi public tentang benda-benda yang hampir pupus di Malaysia ni. Okey. So datang sendiri ke Deling di tingkat atas Deling, berhampiran dengan kawasan yang mana ada origami rama-rama tak salah saya. Satu level dengan restoran Chef Wan. Satu level dengan restoran Chef Wan. Lepas datang galeri boleh makan di restoran Chef Wan atau melawat rumah hantu di sini. Okey, so datang ramai-ramai di galeri Cik Rahim. Lihat dan saksikan sendiri apa yang saya katakan. Terima kasih.